Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan sekali lagi dengan Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihi wassalam pada petang ini. Jadi insya-Allah pada mulai hari ini saya akan berpandukan sepenuhnya kepada buku saya, iaitulah jadual yang ada di halaman 266, dan kita tengoklah setakat mana yang mampu kita ikuti insya-Allah. Yang tiada buku jangan risau, yang penting anda memahami apa yang saya terangkan. Ya, buku ini hanyalah sekadar untuk membantu tuan-tuan membuat rujukan selepas kuliah ini. Baiklah. Sebagaimana dalam siri yang lepas saya telah menyebut secara ringkas perjuangan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam. Berapa tahunkah jarak lebih kurang antara dua orang Nabi ini? Lebih kurang 300 tahun. Nabi Yusuf memulakan perjuangannya di Palestin dan berakhir di Mesir. Nabi Musa memulakan perjuangannya di Mesir dan berakhir di Palestin. Baiklah. Kalau semua sudah ada jadual yang tertera di halaman 266, mari kita mula membuat perbandingan antara dua kisah ini, antara dua surah ini. Untuk makluman, surah Yusuf adalah surah yang ke-12 di dalam Al-Quran, manakala surah Al-Qasas adalah surah yang ke-28. Apakah persamaan antara kedua-dua surah ini? Kedua-dua surah ini menceritakan hanya tentang seorang Nabi. Kedua-dua surah ini sekiranya difahami, ia akan menyebabkan anda lebih memahami rukun iman yang ke-6. Apakah rukun iman yang ke-6? Anda percaya bahawasanya tiada qada dan qadar Allah sia-sia. Segala perkara yang ditakdirkan adalah kebaikan, walaupun kebaikan itu anda tidak nampak di hadapan mata anda sekarang. Yusuf tidak memahami mengapa beliau yang dipilih oleh abang-abangnya untuk dihumbankan ke dalam telaga. Yusuf tidak memahami apa sebenarnya sedang berlaku. Ibu Musa alaihi salam juga tidak memahami mengapa dia perlu letak anaknya di atas sungai. Dan sama ada Yusuf alaihi salam maupun ibu kepada Musa alaihi salam, Yusuf ketika dihumban ke dalam telaga, ibu Musa ketika meletakkan anaknya di atas sungai Nil, kedua-dua tokoh ini sedang mengalami pemberontakan dalaman. Mengapa saya? Mengapa tidak orang lain? Mengapa sekarang? Mengapa tidak masa lain? Tetapi kerana kedua-duanya ada iman, mereka redha. Redha ni tuan-tuan adalah seseorang mempunyai sangka baik kepada Allah apabila berlaku ujian dan musibah. Ya, anak sakit. Anda percaya anak itu sakit, pasti ada kebaikan yang sangat banyak di masa hadapan. Walaupun anda tak nampak sekarang, kos biaya anak yang belum lagi mampu untuk ditakafulkan di hospital swasta sangatlah tinggi. Anda mungkin kena korek duit untuk membiayai kos rawatan anak anda. Tetapi anda tidak sekali-kali bersangka buruk pada Allah. Bahkan anda tidak menuding jari kepada sesiapa. Sebaliknya anda menuding jari kepada diri anda sendiri yang mempunyai dosa. Saya bila diuji Allah, saya sangat berpegang kepada surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura berbunyi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apabila kamu dipilih untuk ditimpa musibah, maka sebenarnya Tuhan mahu mengampunkan dosamu. Apabila kamu ditimpa musibah, sebenarnya ia adalah kerana dosa yang dilakukan oleh tangan kamu. Jadi setiap kali kita diuji Allah, kita memahami kita ada dosa dengan Tuhan. Dan Allah mahu dengan kesabaran kita apabila menghadapi musibah berkenaan. Bila kita bersabar, ya, bila kita redha, bila kita sangka baik, ya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau anda tidak redha, anda mungkin pasrah. Ya, dua perkataan yang berbeza, ya. Pasrah adalah anda tiada pilihan. Anda hanya perlu menghadapi kenyataan.
Anda memahami anda perlu terus melalui kehidupan seperti biasa. Life must go on. Tetapi anda tiada prasangka yang sangat baik kepada Allah. Anda seperti terpaksa menghadapi. Ya, setengah orang mereka hadir ke dalam sesuatu program bukan kerana reda, tapi kerana pasrah. Pasrah maknanya apa? Nak buat macam mana saya diarahkan untuk hadir. Lalu jasad saya perlu hadir, hati belum tentu. Tetapi ada orang jasadnya hadir, hati pun hadir. Ini orang yang reda. Radina billahi rabba. Baiklah. Perkara pertama yang anda akan dapati dalam jadual tersebut adalah kedua-dua cerita ini bermula dengan keagungan Al-Quran dan kisah-kisah di dalamnya. Adakah anda bersama dengan saya? Maksud saya dengan buku saya? Okay, kalau tak ada buku pun tak apa, tuan-tuan dengar saja insya-Allah. Baik. Anda akan mendapati kedua-dua surah ini bermula dengan huruf-huruf yang kita tidak ketahui maknanya kecuali Allah. Surah Yusuf mula dengan alif lam ra. Wallahu alam. Surah Al-Qasas mula dengan ta sin mim. Kenapa cerita Nabi Yusuf kena mula dengan alif lam ra? Kenapa cerita Nabi Musa kena mula dengan ta sin mim? Bapa? Why? Tak boleh ke terus saja cerita mengenai keganasan Firaun? Lalu ibunya, yakni ibu Musa, menyusukan anaknya. Tak boleh ke cerita Nabi Yusuf terus sahaja kepada Yusuf bermimpi melihat 11 bintang? Tetapi kenapa kena mula dengan huruf-huruf sebegini? Untuk memahami fungsi huruf-huruf ini, perumpamaannya begini. Saudara-saudari bila dengar ucapan ahli-ahli politik menjelang 9 Mei, pernah tak anda mendengar mana-mana ahli politik yang begitu mantap ucapannya, bagus pidatonya, di hujung ucapan beliau landing dengan menyebut kredit kepada speech writer beliau. Anda kagum dengan ucapan saya ya, sepanjang sejam saya beri ucapan tadi, sebenarnya yang membuat ucapan saya ini adalah fulan bin fulan. Tepukan kepada beliau. Pernah tak anda dengar politician di hujung ucapan mereka mengucapkan terima kasih kepada speech writer atau membuat pengakuan, ini bukan ucapan saya, ucapan saya mantap kan, tuan-tuan kagum kan? Sebenarnya dia ni yang buat. Tak ada politician tak akan buat macam tu. Maka Nabi SAW dia memulakan ucapan Allah dengan mengumumkan lebih awal, this is not my speech. Ini bukan cerita yang aku reka. Yang menurunkan cerita ini, atau dalam bahasa perumpamaan tadi, speech writernya, setiap hurufnya, alif, lam, ra, ya, sin, ta, si, mim. Bukan sekadar setiap ayat, bukan sekadar setiap kalimat, bahkan setiap huruf telah ada yang merencana ucapan saya. Dan apabila dia merencana, anda akan dapati tiada kecacatan. Jadi Nabi SAW, dia tidak mahu orang kagum dengan cerita itu lalu orang nampak ini ucapan Muhammad SAW. Nabi bukan menyebut speech writer quote in quote di hujung ucapan. Nabi menyebut speech writer quote in quote di awal ucapan. Maknanya awal-awal lagi hamba nak wayak, ini bukan ucapan saya. Dengan molek, ini bukan ucapan saya. Tuan-tuan, ucapan Allah luar biasa menakjubkan bagi orang-orang Arab. Mereka akan kagum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi awal-awal lagi mengumumkan kehebatan ucapan ini, jangan salah faham. Tuan-tuan, berapa ramai dalam dunia akademik dia mencuri harta intelektual. Dia mencuri idea-idea daripada tesis orang. Masukkan dalam tesis dia. Dia tak akan beri kredit kepada tesis yang dia rujuk. Plagiat. Pernah dengar perkataan tu? Sebab, wah cantik ya penemuan finding fulan bin fulan dalam tesis ini. Lalu dia ambil,
tapi dia tak beri footnote citation, dia tak beri kredit, ini plagiat. Mungkin setengah ahli akademik dia tak dapat detect daripada mana idea hebat ini ada sampai ada dalam tesis beliau. Tetapi hari ini juga ada kaedah untuk mengenal pasti daripada mana kamu dapat idea brilian ini untuk dijadikan tesis. Jadi kita dalam dunia akademik ni, bila orang puji kita sedangkan idea itu kita sendiri tahu, kita ciplak daripada orang. Berapa ramai penyanyi-penyanyi segelintir ya, yang mana kehebatan nyanyiannya ya, penyanyi itu tidak pernah memberikan kredit kepada penulis liriknya ya, kita hanya tahu bila kita beli album saja. Jadi anda kena faham satu perkara, bila surah-surah yang ada cerita-cerita ini bermula dengan huruf-huruf muqatta'ah, maka fahamlah anda, Allah menegaskan ini bukan cerita yang direka oleh makhluk. Cerita ini walaupun satu huruf, ia datang daripada Allah yang Esa. Selesai. Itu yang pertama. Ada soalan? Jadi Allah nak kita bezakan. Maknanya bila kita mulakan cerita surah Yusuf dan suratul Qasas ni, awal-awal lagi kita kata, saya sedang baca bukan sebarangan cerita sejarah. Ya benar cerita Yusuf cerita sejarah, ya benar cerita suratul Qasas adalah cerita sejarah, tetapi Allah bila cerita, dia tak sama dengan manusia yang bernama sejarawan bila bercerita. So awal-awal lagi Allah nak kita ada satu mindset, saya sedang membaca sebaik-baik cerita. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Itu surah Yusuf ya, itu surah Yusuf. Kami akan ceritakan kepadamu sebaik-baik qasas. Dan sekarang ada pula surah Al-Qasas yang akan memaparkan cerita Nabi Musa alaihi salam, yang mempunyai banyak persamaan dengan surah Yusuf alaihi salam. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila Allah bercerita, ia adalah sebaik-baik cerita. Apa makna sebaik-baik cerita? Saya pernah sebut di sini 2-3 minggu lepas. Ada 3 B. Mari kita buat peperiksaan. Apa makna ahsanal qasas? Ada 3 B. Benar. Tiada yang batil. Bila surah Yusuf kata Al-Malik, surah Yusuf tak sebut Fir'aun, sedangkan Bible sebut Farah, maknanya zaman Nabi Yusuf ada Farah, terbukti Bible salah. Karena kajian kepada Egyptologi, kalau anda pernah dengar perkataan itulah, ya, tulisan-tulisan di piramid ni memang mengesahkan ada era Fir'aun, ada era Hyksos. Jadi zaman Nabi Yusuf, zaman itu digelar sebagai zaman Hyksos. Pemerintah Mesir bukan orang asal Mesir, bukan orang Kibti. Tetapi Fir'aun adalah orang asal Mesir. Rupanya di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, pemerintah Mesir adalah kebetulan bukan orang asal, orang-orang Kibti bukan. Betapa tepatnya Quran B yang pertama benar, Quran sebut Malik. Quran tak sebut Fir'aun ketika Bible menyebut Farah. Kepada Musa, Farah kepada Yusuf. Nampak sangat Bible sudah ada campur tangan manusia. B yang kedua apa dia? Berkesan. Kenapa? Kerana cerita-cerita yang anda akan lihat dalam surah Yusuf dan suratul Qasas syarat dengan dialog. Kenapa Allah membentangkan cerita dengan dialog? Karena Allah cipta manusia. Takkan dia tak tahu macam mana cara terbaik nak didik manusia. Saya bila didik anak-anak saya pun, saya bila nak sampaikan sesuatu mesej yang penting, kita kadang-kadang kena lakonkan depan dia. Ya. Kalau sekadar kata, kena pergi awal sekolah Fatih, kalau pergi lambat, teacher marah. Tapi untuk supaya lebih berkesan mesej itu, Fatih kalau pergi sekolah awal, teacher Akil akan kata apa? Bagus Fatih, teacher sayang kamu. Kan dia dialog. Bila kita lakonkan, budak-budak mana tak suka. Jadi sebab itu orang suka tengok filem daripada dokumentari. Sebab dia ada dialog. Dia cuba sedaya upaya menggambarkan ucapan tokoh berkenaan.
bukan melaporkan semula ataupun merumuskan ucapan tokoh berkenaan. Apa yang disebut sebagai naratif, ya. Okey, baik. Tuan-tuan kena ingat, bila Allah cerita, bukan manusia cerita. Anda kena yakin bila Allah cerita, cerita tu jadi hidup, tahu tak? Kata Syekh Naufal, ya, seorang ulama tafsir, dalam buku saya ni ada muka Syekh Naufal, anda boleh cari. Dia kata, apabila Allah, ni dalam surah Al-Qasas, ya, bila Allah cerita tentang orang-orang yang dah mati belaka ni, semua dah mati belaka ni, semua cerita orang dah mati, tapi bila anda baca kan, anda tak terfikir langsung dia orang dah mati, kan? Perasan kan? Anda tidak merasa langsung, walau satu saat perlunya meratapi pemergian mereka. Tak, kan? Karena dialog-dialog ini menyebabkan cerita itu hidup. Seperti watak-watak ini dihidupkan semula oleh Allah yang boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Itu kata Syekh Naufal, bila anda baca cerita Quran, ia seperti anda membaca huruf-huruf dalam bahasa Arab yang Allah tiupkan roh kepada huruf-huruf itu, lalu bangunlah semula tokoh-tokoh ini untuk memberitahu anda pengajaran daripada kisah mereka. Allahu Akbar. Hati kita ni mati. Bila kita baca cerita dalam Quran, hati yang mati boleh dihidupkan Allah. Allah boleh tiupkan roh kepada hati yang mati, lalu hiduplah hati tersebut. Tuan-tuan tahu Nabi SAW dalam Mi'raj jumpa Nabi Yusuf dan Nabi Musa di langit yang keberapa? Kenapa Allah Ta'ala mengajar anda tak cukup Nabi dengar surah Yusuf, tapi Nabi kena jumpa direct Nabi Yusuf di langit yang ketiga? Fikirkan sekejap. Kenapa nak kena jumpa lagi? Tak cukup ke surah Yusuf yang Jibril telah sampaikan? Lepas tu jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6. Tak cukup ke cerita Nabi Musa yang terlalu banyak di dalam Al-Quran Makkiyah? Maksudnya surah-surah yang turun di Mekah tu, memang boleh dikatakan paling banyak cerita adalah cerita Musa. Nabi bila dengar Jibril baca Quran, Nabi dah cukup tadabbur. Tapi kenapa kena jumpa lagi di langit yang ke-6? Pengajaran dia, bila kita baca cerita Nabi-Nabi ni, kita seperti bertemu direct. Kita seperti melihat perjuangan mereka. Tapi kalau terjemahan pun kita tak belik. Terjemahan pun kita tak belik ayat tu pasal apa. Kita hanya berpuas hati dengan setakat membaca betul tajwid dan tarannum. And that's all. Dan kita tidak berusaha membelik terjemahan. Kita tak akan faham. Bila kita tak faham, jauh sekali daripada menghayati. Bila tidak menghayati, bagaimana anda nak kata anda seperti bertemu dengan Nabi Yusuf? Anda seperti bertemu dengan Nabi Musa AS. Jadi hikmah Isra' Mi'raj, Allah nak ajar tadabbur. Tadabbur ni bila anda dengar daripada bacaan Quran, anda seperti bertemu dan melihat secara langsung. Tapi kalau tak faham, kalau tak baca terjemahan, bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam dua surah ini boleh, ya, memberikan bekas dan berkesan ke dalam hati kita, Yang kedua, kita akan dapati kedua-dua surah ini bermula dengan the end. Ini yang menarik, ya, kerana kebetulan, ya, anda akan mendapati filem-filem yang berkualiti tinggi daripada Hollywood. Saya mendapati kebiasaannya 10 minit yang pertama filem-filem ini anda tidak boleh miss, kerana ia akan menyebut tentang sesuatu yang akan muncul di hujung filem. 10 minit yang pertama jangan miss, sebab nanti anda tidak memahami ke arah mana sebenarnya filem itu mahu dibawa oleh pengarahnya. Jadi bukan saya nak sebut anda kena tengok filem, tapi saya nak kata kejeniusan produser filem, siapa yang beri ilham? Kalau bukan zat yang sama menurunkan Quran. Selepas dunia perfilman semakin matang, produser-produser filem mula memahami. Sebagai contoh, kalau anda pernah tengok The Arrival, bukan dokumentari YouTube Dajjal tu, tapi cerita makhluk asing. Jadi saya kadang-kadang tertengok juga, kan. Jadi 10 minit pertama rupanya berbicara tentang penghujung filem.
Dan bila saya 2 jam tengok, hujung filem tu repeat balik. Sebab tu 10 minit pertama, lepas 10 minit pertama itu 10 years ago. Rupanya 10 years ago akan membawa kepada 10 minit pertama. Subhanallah. Bukan Quran belajar daripada filem Hollywood. Filem Hollywood tidak sedar mereka belajar daripada siapa. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Quran turun daripada Allah yang menciptakan manusia dan mengajar manusia macam mana expression, macam mana dia nak sampaikan message dia. Baik, jadi tuan-tuan, poin nombor 2 ni adalah anda akan mendapati cerita dalam surah Yusuf bermula dengan apa yang akan menunggu di hujung cerita. Iaitulah mimpi kanak-kanak ini melihat 11 bintang atau planet, matahari dan bulan. Dan bila anda follow daripada awal sampai ke hujung ayat 111 ayat dalam surah ni, 10 ayat terakhir memang tiada kena-mengena dengan Nabi Yusuf secara direct, tetapi ia adalah komentar Allah kepada cerita Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, 10 ayat terakhir. Tetapi anda akan mendapati surah Yusuf berkesudahan dengan mimpi itu menjadi kenyataan. Maka jangan marah kalau tiada babak Zulaikha berkahwin ataupun tidak dengan Nabi Yusuf, kerana ia sudah tiada kena-mengena. Kita dalam akademik, supervisor kita sangat menekankan setiap subtopik mestilah objektif. Jangan lari daripada permasalahan kajian. Jangan lari daripada objektif kajian. Jangan merapu. Sebab saya ni ada dilema. Menulis tesis dan menulis buku santai macam ni. Ini buku santai, tuan-tuan akan dapati buku Ibrahim Musa ni, dia tidak seberat di bawah tuduhan. Sepatutnya di bawah tuduhan kita rasa lebih santai, sebab di bawah tuduhan. Tapi yang ni dia lebih santai sebab ini bukan saya yang tulis. Ini galeri ilmu yang tolong tuliskan balik apa yang telah saya santaikan di segmen Ibrah. Sebab menyampaikan dengan menulis 2 dunia berbeza. Anda baca 10 kitab tafsir, anda nak tulis berdasarkan sumber-sumber yang telah anda baca, berbanding anda nak sampaikan 2 jam apa anda baca dalam masa setengah jam. Anda kena buat apa? 2 jam anda study nak sampaikan setengah jam dekat radio. You need to simplify the idea. Maka bila saya santai, maka alhamdulillah ada pihak yang telah mendokumentasikan apa yang telah saya santaikan. Jadi anda tak akan menangislah dengan buku ni kalau compare dengan di bawah tuduhan. Sebab saya faham ya, jadual ini pun mengambil masa beberapa tahun untuk difahami. Okey, kita kat mana tadi? Nombor 2 bukan. Nombor 2 tu dah sebut, tapi apa dia poinnya? Saya pun dah lupa. Bukan. Dalam dunia akademik, jangan merapu. Terima kasih saudara Syah. Supervisor saya, alhamdulillah ya, penasihat yang sangat bagus. Ustaz Syahari, kita tulis tesis ni kena beza daripada tulis buku. Tulis buku nak bagi faham masyarakat awam. Memang kena hurai, memang kena bagi contoh, memang kena guna banyak perumpamaan, memang kena permudahkan persembahan, jangan banyak footnote. Tetapi dalam dunia akademik, anda bukan nak persembahkan tesis anda kepada masyarakat awam. Anda nak lulus viva je. Anda nak pastikan examiner tersebut meluluskan anda, dan mereka adalah profesor, doctors. Jadi setiap perkataan mesti teliti, dan setiap ayat kalau dikritik oleh examiner, kamu kena bersedia untuk defend. Kenapa anda tulis ayat ini, apa kaitan dengan subtopik dan topik anda yang asal? Jadi dalam dunia akademik, kita diajar untuk bersifat objektif. Supervisors kita mendidik kita untuk jadi orang yang objektif. Siapa yang beri ilham ini kepada para pensyarah? Untuk setiap ayat pastikan objektif sampai kepada tujuan. Kalau anda sebut permasalahan kajian anda sekian, maka apa yang terkandung dalam 100 helai tesis master anda itu adalah menjawab masalah kajian. Jangan di hujung kajian tak ada kaitan dengan masalah kajian. Yang tu kena tolak. Jadi yang memberikan ilham ini kepada supervisors, professors adalah al-alim.
So dia didik dalam Quran ni, bila aku cerita Musa akan membenam Firaun. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Kami akan berikan kekuasaan kepada orang-orang yang ditindas oleh Firaun. Dan kami akan membenam Firaun dan Haman. Ini adalah the end. Kemudian berlakulah apa yang akan menuju kepada the end. Subhanallah. Bila Yusuf bermimpi melihat sebelah planet, satu matahari, satu bintang, maka bermulalah babak di mana saudara-saudaranya memang benar-benar tidak suka kepadanya, meskipun Yusuf tidak pun memberitahu mimpinya. Yusuf tak bagi tahu pun mimpi itu. Tetapi 11 orang adik-beradiknya, yakni 10. Ya, 10 daripada 11 ini memang tidak suka kepadanya. Kemudian apabila Firaun bermaharajalela dalam suratul Qasas, maka bermulalah langkah yang pertama, iaitulah ibu menyusukan anak. Sebenarnya penyusuan anak itu adalah proses membenam Firaun. Jauh perjalanan tu, subhanallah. Seorang ibu yang dididik Allah untuk berjiwa besar. Ya. Baik, itulah yang kedua. Tuan-tuan akan dapati pendekatan Al-Quran kelihatan begitu, subhanallah. Apa disebut-sebut di dunia barat, ya, sebagai begin with the end in mind. Sedangkan 1400 tahun dahulu, innamal a'mal binniyat. Bila kita nak buat kerja, mulakan dengan niat. Kau nak capai apa selepas 2 jam? Okey, lepas 5 minit, apa kayu ukur kejayaan saya menunaikan solat? Niat mengajar KPI. Raka'ataini arba'a raka'atin adaan. Kan? Sebenarnya kita memulakan solat dengan menyebut the end. Iaitu kayu ukur kejayaan saya dalam solat. Iaitulah saya akan tunaikan, dia punya kayu ukur 4 rakaat, dan saya tunaikan bukan qadha, saya tunaikan secara tunai. Subhanallah. Jadi niat itu sebenarnya adalah proses untuk kita letak wawasan sebelum memulakan kerja. Kalau anda perhatikan suratul Anfal, saya bagi nota tambah sikit ya. Suratul Anfal adalah satu-satunya surah yang cerita pasal perang Badar. Yang cerita pasal perang Badar. Tak ada cerita lain dalam surah Al-Anfal kecuali perang Badar. Sama dengan suratul Qasas, tak ada cerita lain kecuali cerita Nabi Musa. Sama dengan surah Yusuf, tak ada cerita Nabi lain kecuali cerita Nabi Yusuf. So dalam Quran ni ada surah pasal satu isu je. Macam surah Nuh, doa Nabi Nuh sahaja. Suratul Anfal mempunyai pendekatan yang sama dengan suratul Yusuf dan suratul Qasas. Kerana ia bermula dengan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka para sahabat bertanya, lagu mana ya harta rampasan perang daripada Badar ini mahu dibahagi-bahagikan sesama kita bala tentera Islam, wahai Rasulullah? Bila ayat pertama bercerita mengenai pembahagian harta rampasan perang selepas menang, maka ayat kedua sampai ayat terakhir bagaimana pasukan muslimin menang di dalam peperangan Badar dan kemudiannya menikmati pembagian harta rampasan perang. So ayat pertama adalah the end. So Allah Ta'ala ni dia nak jaga fokus kita. Dia seolah-olah kau tak ada, memang tak nak berhenti membaca surah ini selagi tidak jelas ayat pertamanya apakah sebenarnya yang Allah nak sampaikan. Okay? Jadi kesimpulan penting juga ya, setiap surah kena beri perhatian kepada ayat-ayat pertamanya, kerana Allah memulakan dengan perkara paling penting yang mahu disampaikan di dalam surah berkenaan. Lepas tu Nabi kan dia suruh kita baca 10 ayat pertama ke 100 ayat pertama suratul Kahfi. Tak payah 100 ayat pertama, memang 100 berapa ayat je pun suratul Kahfi. Tapi fikirkan sejenak, kenapa hadis-hadis sahih kata 10 ayat pertama cukup? Nabi tak kata cukup dah. Tak, Nabi kata 10 ayat. Nabi tak kata 10 ayat dah cukup. Kenapa? Kenapa 10 ayat? Kenapa Nabi tak suruh bacalah olehmu suratul Kahfi? Pertama, kerana Nabi memahami akan ada umatnya bukan bangsa Arab. Tidak biasa dengan Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Tak mampu nak hafal ayat-ayat dalam bahasa Arab lebih daripada 10 ayat. Kan?
Jadi diberikan kemudahan kepada bangsa Ajam, kalaupun tidak boleh membaca 110 ayat, maka 10 ayat pertama sudah dikira melakukan 110 ayat. Ya, kamu dah ada kesungguhan, maka Allah akan bantu kamu dah hadapi Dajjal sebab kamu ada sedikit kesungguhan daripada tak bersungguh langsung. Ada orang memilih 110 ayat, ada orang memilih 10 ayat. Kedua-duanya dilindungi Allah daripada Dajjal. Tetapi hikmah yang kedua paling menarik perhatian saya. Dalam dunia tafsir kita diberitahu, bila surah-surah itu 100 ayat ke atas, kebiasaannya 10 ayat pertama adalah kesimpulan surah itu pasal apa. 10 ayat pertama adalah kesimpulan surah itu. Anda tengok suratul Baqarah. Anda tengok suratul Baqarah 10 ayat pertama. 5 ayat pertama pasal orang mukmin. 5 ayat kedua pasal kafir. 5 ayat pertama ulaika humul muflihun. Ayat 6, ayat 7 pasal kafir kat Mekah. Ayat 8, 9, 10 atau lebih munafik fi qulubihim marad. Dan menariknya, seluruh cerita dalam surah yang paling mudah anda hafal ini, iaitu suratul Baqarah, adalah surah yang paling ringkas dalam Quran, suratul Baqarah. Tetapi semua cerita di dalam itu adalah cerita tentang pertembungan 5 ayat pertama dengan 5 ayat kedua. Pertembungan antara mukmin dengan kafir. Lihat saja cerita pertama. Adam alaihi salam bertembung dengan aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis. Lihat pula cerita Nabi Musa. Nabi Musa berdepan dengan siapa? Muslim, zahir, kad pengenalan, hati kufur. Bani Israel yang kufur. Ya, sebagaimana pernah kita bincangkan, Rabbak, Rabbak. Mereka tak kata Rabbana. Artinya mereka tidak beriman dengan Tuhan Musa alaihi salam. Jadi pertembungan. Anda juga menemui cerita mengenai Talut bertembung dengan Jalut. Mukmin bertembung dengan kafir. Dan ambil sahaja ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Iaitulah satu doa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, sampailah ke hujung ayat, Rabbana, maafkan saya, apa ayatnya berbunyi? La amanar rasul, amanar rasulu bima, adalah mengenai mukmin. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih fa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Jadikan kami 5 ayat pertama dan jadikan kami yang muflihun, mukminun ini menang ke atas golongan yang disebut dalam 5 ayat kedua suratul Baqarah, kafir. Jadi Quran ni sangat objektif. Dia tak akan keluar daripada lingkaran tajuk yang mahu disampaikan Allah. Ya, seperti planet yang tawaf, dia tak akan keluar daripada orbit. Wa kullun fi falakin yasbahun. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan, ada soalan tak setakat ni? Yang ketiga, petunjuk melalui mimpi. Subhanallah, anda akan mendapati cerita Nabi Yusuf jelas segalanya bermula dengan mimpi. Manakala cerita Nabi Musa pun bermula dengan mimpi. Subhanallah. Okey, apakah mimpi yang berlaku dalam cerita Nabi Musa? Ada yang tak nampak jelas dalam suratul Qasas, ada yang nampak jelas dalam suratul Qasas. Okey, yang tak nampak jelas tetapi ulama tafsir sebut, iaitulah Fir'aun bermaharaja lela mengganas, membunuh, menyembelih anak-anak Bani Israel, kerana segelintir para ulama berkata Fir'aun bermimpi melihat seorang pemuda daripada Bani Israel yang di bawah jajahan Fir'aun akan mencabut kekuasaan Fir'aun. Lalu diperintahkan oleh Fir'aun untuk menyembelih semua bayi-bayi lelaki. Tetapi Al-Hafiz Ibn Kathir
membawa riwayat yang perlu kita beri perhatian. Iaitulah beliau berkata, sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada Sarah bahawasanya Sarah ni tuan-tuan dengan Nabi Ibrahim dia pernah ke Mesir. Kalau anda baca hadis sahih lah. Anda tahu tak cerita Hajar, isteri kedua Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dapat kat mana Hajar tu? Mesir. Mesir, dia ada kaitan dengan Mesir. Jadi bila Raja Mesir tengok Sarah ni cantik, jadi Nabi Ibrahim ni dah plan dengan isterinya lagu mana nak kecek dengan orang ada masalah ni. Tak boleh nampak orang comel. Jadi akhir sekali Sarah Allah lindunginya lepas perancangan dengan suaminya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan telah menyebut kepada Sarah, insya-Allah sebelum kita tinggalkan Mesir ini akan lahir seorang mujaddid, seperti mujaddid akan lahir seorang penyelamat kepada bumi ini daripada keturunan kita. Keturunan kita akan ada di Mesir. Dan keturunan kita juga akan menyelamatkan bangsa yang berasal daripada keturunan kamu, wahai Sarah. Okey, Sarah melahirkan siapa? Syuib. Tak, itu suami dia. Sarah melahirkan siapa? Ishak. Ishak melahirkan siapa? Yaqub. Yaqub adalah gelarannya Israel. Okey, Bani Israel bermula di mana? 12 orang anak Nabi Yaqub di Palestin. Akhirnya berhijrah pergi ke Mesir kan? Daripada Mesir itulah. Jadi Ibnu Katsir kata, Nabi di Mesir sentiasa memberitahu sesama mereka dan kepada Bani Israel sebelum kedatangan Nabi Musa ya. Sebab jarak Yusuf dengan Musa ni adalah 300 tahun. Ada nabi-nabi sebenarnya, tapi bukan rasul. Anda boleh tanya saya, tapi saya tak nak clarify lagi. Apa beza nabi dan rasul? Sebab kita masih terlalu ingat nabi ini tidak wajib menyampaikan, rasul wajib menyampaikan. Bobolah definisi lagu tu. Sampai bila kita nak buat definisi lagu tu? Dia tak betul. Nabi ni dia wajib menyampaikan, rasul pun dia wajib menyampaikan. Habis tu dalam suratul Baqarah Nabi kena bunuh. Takkan dia kena bunuh kerana dia tidak menyampaikan? Tak, saya tak cakap benda tu, saya tak cakap. Lepas tu dia kena bunuh. Mana ada? Nabi kena bunuh kerana dia menyampaikan. Adalah satu jenayah yang besar. Nabi-nabi diberikan wahyu, tiba-tiba tak sampaikan. Lepas tu Allah marah Yahudi sebab dia menyembunyikan apa yang Allah sampaikan. Jadi nanti kita bincang beza Nabi dan Rasul. Okey? Tetapi dalam isu ini, sebelum datang Musa, selepas Yusuf wafat di Mesir, adanya Nabi-Nabi. Dan sesama Nabi ini mewariskan firasat ataupun berita gembira daripada moyang mereka Nabi Ibrahim. Yang mereka terima daripada Nabi Yaqub alaihissalam dan keturunannya. Iaitulah bila kita dijadikan hamba, kita ditekan, kita dijajah oleh raja yang zalim, insya-Allah penyelamat akan datang. Jadi sesama Bani Israel mereka faham the Messiah will come. Penyelamat itu akan datang. Tiba-tiba sesama mereka bila ditindas, anda bayangkan tertekan, kena angkut batu-batu nak buat piramid kapuk. Lalu sesama Bani Israel, tak apalah kita letih, insya-Allah penyelamat itu akan datang. Tiba-tiba ucapan penyelamat itu akan datang kantoi kepada pegawai Firaun. Pegawai Firaun melaporkan kepada Firaun Ramses II. Tuanku, mereka rupanya meyakini akan datang penyelamat rupa-rupanya. Jadi Firaun mula bertindak. Oh, penyelamat, ya. Jadi kita kena buat langkah-langkah pencegahan daripada sekarang. Bayi-bayi lelaki mesti dibunuh dan disembelih. So tiada kaitan dengan mimpi. Itu kata Ibnu Katsir. Tetapi saya mengambil pendekatan untuk harmonikan. Saya yakin apa yang Ibnu Katsir sebut rahimahullah benar. Sebab dia mengelakkan kita percaya pada mimpi. Sedangkan mimpi itu adalah mimpi raja yang kafir. Yang percaya mimpi ni tetap bomoh. Kita percaya pada qada qadar Allah. Tetapi boleh jadi bila kerana terlalu takut dengan ancaman,
seseorang yang akan menggulingkan kerajaannya, anda bila terlalu takut, anda mimpi Anda bila terlalu sayang, mimpi Betul tak? Jadi boleh jadi kita boleh harmonikan dua pendapat ini. Yang pasti cerita ini bermula dengan mimpi. Okey, kalaupun tidak yang nampak secara jelas, kita ambil yang nampak jelas. Iaitulah, ini tak ada dalam jadual nombor 3 tu, tetapi dia ada pada nombor 4. Ayatnya adalah ayat pada kotak nombor 4, arti kasih sayang tu. Wa auhayna. Jumpa tak ayat Quran di kotak yang keempat tu, arti kasih sayang tu kan? Okey, bulatkan perkataan wa auhayna. Wahyu ni kadang-kadang berbentuk mimpi. Jadi, boleh jadi yang bermimpi, kalau tadi siapa yang mimpi? Anak, iaitu Yusuf. Ayah ke mimpi? Tidak. Yang mimpi anak. Ayah tolong tafsirkan mimpi. Yang Nabi Musa ni pula terbalik. Bukan Musa mimpi sebab dia bayi. Mimpi apa? Anda ada bayi yang bermimpi? Tapi kadang-kadang memang bayi kita, kadang-kadang dia ketawa, senyum, tak pasal-pasal. Adalah tu. Jadi, yang bermimpi bukan anak, yang bermimpi adalah ibu. Ibu nampak sesuatu dalam mimpi ibu, ibu letakkan kamu atas sungai Nil. And then dalam mimpi tu ibu dapat kamu balik, tapi bukan lagi di tempat rumah ni. Dan dalam mimpi yang sama, kamu datang pada ibu, tetapi kamu sudah berwajah tampan bercahaya. Lalu, apa sebenarnya mimpi ini? Aku tidak tahu maknanya, tetapi aku akan menunaikan apa yang mimpi itu beritahu. Tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah bermimpi membuka Mekah. Nabi menunaikan umrah. Bacalah surah Al-Fatah. Nabi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Nabi mimpi masuk ke Masjidil Haram, menunaikan umrah tanpa tentangan daripada pemimpin-pemimpin Makkah. Dan rupa-rupanya itu bukan sekadar mimpi. Ia adalah pemberitahuan dari masa depan diawalkan kepada Nabi. Tapi Nabi tak tahu sebenarnya bila peristiwa ini. Para sahabat seperti Umar menyangka bila Nabi suruh pergi sekarang, tahun yang ke-7, mereka sangka ia akan berlaku pada tahun itu, tapi sebenarnya tidak. Jadi bukan sedikit para anbiya bermimpi, dan mimpi itu sebenarnya adalah wahyu tentang masa depan yang akan berlaku. Nabi Ibrahim bermimpi pisau sudah sampai ke leher anaknya. And then mimpi itu tamat. Lalu dikata apa pada anak? Iya pula dah nak. Ayah kena sembelih kamu, minta maaf. Ini perintah Allah. Apa pendapatmu wahai anak? Ayah tunaikan sahaja. Jadi bila Ibrahim nak tunaikan apa yang telah dia mimpi, dia membenarkan apa yang Allah tunjukkan. Bila nak sampai saja pisau itu, Allah kata berhenti. Qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan apa yang kau lihat dalam mimpi. Maknanya apa yang Nabi lihat dalam mimpi adalah perbuatannya di masa depan. Ya memang Nabi buat. Diawalkan masuk ke dalam mindanya dia ketika tidur. Tetapi mimpi itu, kenapa tamat ketika pisau nak sampai? Kenapa mimpi Nabi Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ibrahim terbangun daripada tidur, dalam keadaan dia tak dapat kenal pasti, sembelih ke tidak sebenarnya. Tetapi Ibrahim mentafsirkan mimpi ini, Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Cuma mungkin tak nampak darah keluar supaya tidak gerun untuk melaksanakan nanti. So dalam fikiran Nabi Allah Ibrahim, memang anak aku akan mati syahid di tangan aku dengan pisau. Terima kasih Allah kau tak paparkan babak 18 SG tersebut supaya aku dapat melakukannya. Itu apa yang Ibrahim faham. Tapi sebenarnya Allah kata, Ibrahim, memang aku sengaja matikan mimpi itu setakat pisau nak sampai. Kerana itu saja perintah aku. Aku tak nak paparkan dalam mimpi kamu tiba-tiba ada kibash. Sebab apa jadi? Kalau mimpi itu full version. Nak, ayah akan sembelih kamu, tapi jangan risau, kibash akan datang. Dia tak capai objektif ujian. Wa idzi betala Ibrahim. Ibtila artinya ujian. Jadi tak capai motif ujian kalau diberitahu sudah kesudahannya. Jadi ada benda kita tak tahu kesudahan. Allah sengaja putuskan mimpi itu setakat tu. Dan memang terbukti setakat tu je Nabi lakukan. Okey, nampak Dan yang terakhir, ini menarik arti kasih sayang.
dalam parenting, ya. Surah Yusuf bermula dengan kisah seorang ayah. Betul kan? Ayah berkata kepada nak, jangan cerita mimpi ni pada saudara-saudaramu. Mereka akan melakukan konspirasi kepadamu. Dan ketahuilah syaitan musuh yang nyata. Ayah ni penting peranannya dalam membentuk karakter. Budak mana tak seronok nak cerita mimpi yang baik? Katakan umur Yusuf 12 tahun. Hidup di zaman Facebook. Atau hidup menjelang 9 Mei. Apa yang dimimpi nak dikongsi pada orang? Tak payah semua mimpi dikongsi pada orang. Kadang bila anda berkongsi apa yang anda mimpi, dia memberikan mudarat kepada anda. Sebab anda tidak tahu mimpi itu mimpi yang benarkah atau mainan syaitan. Jadi, kata para ulama kita, bila anda bermimpi sesuatu yang baik, tidak perlu diceritakan pada orang. Karena Allah memilih anda untuk bertemu Rasulullah, katakan, sallallahu alaihi wasallam. Melainkan anda berkongsi untuk memberikan semangat dan motivasi kepada ahli keluarga. Yang tu lain cerita. Supaya anak-anak pun bersemangat untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat. Jadi ayah membentuk karakter anak. Nak, tak semua benda kau kena share. Mimpi ni ayah tak nak tafsirkan. Ayah tahu tafsir mimpi kamu. Tetapi tak semua benda ayah akan terangkan kepada kamu. Ini ciri seorang ayah. Dia nak mengajar anak, tak semua benda kau kena tahu sekarang. Dan ayah cuma nak pesan, jangan cerita. Sebab dalam usia kamu macam ni, usia kamu ni usia viral. Dapat benda best viral. Dapat benda best WhatsApp group. Dapat benda best Facebook. Jadi ayah nak pesan, jangan kamu cepat sangat update pada adik-beradik kamu. Sabar. So ayah berperanan membentuk karakter. Karakter adalah soal emosi. Tetapi ibu difardukan ke atas mereka bukan sekadar selepas lahir, bahkan 9 bulan Allah pilih wanita untuk pengurusan fizikal anak. Makan, minum, menyusu. Jadi kita kena lengkap melengkapi. Ya, berapa banyak keluarga ya yang anak-anak kehilangan ayah walaupun ayah masih hidup. Kenapa Quran banyak sebut peranan ayah? Quran nak beritahu di akhir zaman ayah hanya tahu bekerja sahaja. Ayah hanya tahu memberikan nafkah sahaja, nafkah zahir kepada isteri dan anak-anak. Tetapi ayah tidak menjadi Yaqub yang membentuk karakter. Tuan-tuan tidak memerlukan kuantiti yang lama dengan anak. Yang penting adalah kualiti masa. Untuk supaya walaupun 5 minit, 10 minit, lihat suami kuncit sotong ke apa kan contoh. Tapi 5 minit, 10 minit itu janganlah tengok bersama. Masa tu kita tanya Fatihah, tengok cerita ni, rasanya apa yang kamu belajar? Kita pause kejap cerita tu, kita tanya dia apa yang dia belajar. Supaya kita dapat bentuk karakter dia. Ya? Bentuk karakter ni adalah tugas Yaqub, Luqman, Ibrahim, Nuh. Ni nama-nama ayah dalam Quran. Okey? Kemudian anda perasankan kasih sayang ini boleh berlaku dalam bentuk memberitahu sesuatu yang tidak disukai oleh anak ataupun melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh anak. Kasih sayang tidak bermakna pegang sampai tak lepas-lepas. Sayang, apa pepatah kata? Sayang isteri tinggalkan. Sayang anak tangan-tangankan. Tapi tengoklah juga anak tangan tu macam mana. Kan? Sebab kekadang anak-anak ini memerlukan ketegasan. Okey? Bila Fatih tak nak pergi sekolah tadi. Ya, buat kali yang keempat. Sedangkan dia dah sekolah 5 bulan kat sekolah tu, perangai baru muncul. Jadi kita tak boleh, tak apa Fatih follow habis pergi Petronas. Dia akan menyusahkan kita. Kadang kita kena tegas. Sebab tu Muhammad Al-Fatih pernah kena rotan. Tapi hujah kita bukan Muhammad Al-Fatih. Hujah kita Rasulullah 10 tahun tak semayang kena rotan. Kenapa kena rotan? Sebab ada perkara yang anda kena lakukan walaupun anak tak suka. Demi membentuk karakter. Jadi Yaqub
terpaksa beritahu anak, mimpi ni memberitahu kamu something will happen in the future. Dan ia akan membabitkan saudara-saudara kamu melakukan sesuatu kepada kamu. Jadi walaupun berat hati untuk ayah menuturkannya, tetapi kerana sayang, ya bunayya, anak kesayangan ayah, berita gembiranya adalah 11 bintang ini akan sujud, tetapi untuk menuju kepada proses itu kamu kena bersedia dengan syaitan. Lepas tu dia mention syaitan. Syaitan akan menunggang saudara-saudara kamu untuk melakukan sesuatu yang akan membebankan kamu. Dalam hal ini ayah, ya, dia tidak selalu hanya memberikan perkara-perkara yang menggembirakan anak. Dia kena beri amaran. Ya. Dan lihat pula dalam konteks seorang ibu, yakni Nabi Musa alaihi salam, bayangkan logik apakah yang boleh digunakan apabila bermimpi atau diperintahkan Allah untuk letakkan anak di atas yammi. Bulatkan perkataan yammi, muka surat 267 tu. Fa'alqihi fil yam. Ya. Kalau kau letak anak atas sungai kerana perintah Allah, yang sayang anak ni dan sayang engkau dan kau sayang anak ni, sayang anak kekadang bukan dengan peluk kuat-kuat ketika Firaun sudah datang menghampiri rumah engkau. Kasih sayang sebenar kepada anak adalah dengan kau tunaikan apa yang Allah mahu kepada anak ini. That's the point. Kalau Allah kata cara nak selamatkan anak ini, letak dia tepi sungai dan kau tinggalkan, maka lakukanlah walaupun kamu rasa sukar untuk melakukannya. Lalu kalau anda dapati perkataan yammi juga telah berakhir di dalam suratul Qasas, iaitulah membabitkan seseorang yang juga fanabathnahu bil yammi, kata Allah. Yammi berada di permulaan suratul Qasas dan yammi berada di penghujung suratul Qasas. Siapa yang diletakkan di atas air tetapi Allah sayang? Musa. Siapa yang dicampakkan ke dalam yammi juga air tapi Allah benci? Firaun. Jadi cantik Quran ni begin with the end, ya. Perkataan itu menunjukkan subhanallah betapa objektifnya perjalanan surah ini. Berulangnya perkataan yammi, ya, yang bermakna air, ya, walaupun ada terjemahan sebut sungai, ya. Baik, saya rasa itu sahaja. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh ajukan kepada saya mengenai 4 bab yang telah kita lalui ini, silakan. Tiada, eh? Kalau tiada, tuan-tuan boleh dapatkan buku saya yang kelima, RM20, cerita mengenai Nabi Musa alaihi salam, daripada detik menuju ke Laut Merah sehinggalah detik menghadapi Qarun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.